Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakwan bin Yusof, nombor metrik 060866. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan pada bahagian pertama, iaitu Introduction. Baiklah, Dasar Agro Makanan DAN merupakan program transformasi kerajaan, model dasar ekonomi baru DEB dan program transformasi ekonomi yang menjadi landasan utama pembangunan negara ke arah mencapai wawasan 2030, iaitu untuk menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Jadi matlamat ini memerlukan sumbangan yang lebih signifikan daripada semua sektor, termasuk industri agro makanan, untuk memastikan negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang disasarkan. Justeru, usaha untuk menjamin bekalan makanan yang mencukupi, selamat dan mampu dibeli akan diteruskan melalui program peningkatan pengeluaran dan produktiviti. Inisiatif jaminan bekalan makanan akan ditumpukan kepada pengeluaran terutamanya beras. Kementerian Perindustrian dan Industri Asas Tani telah menyasarkan kadar pengeluaran beras tempatan kepada 75% pada tahun 2020 berbanding 70% pada tahun 2019 bagi mengurangkan kebergantungan kepada beras import dari luar negara iaitu sebanyak 30% sehingga 40%. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI baru-baru ini juga telah mengatakan bahawa dasar kerajaan untuk pengeluaran padi sebelum ini sejak sekian lama adalah pada tahap 70% pengeluaran tempatan dan 30% import. Jadi ini bermakna kadar pengeluaran beras tempatan pada tahun 2018 adalah sama dengan kadar pada tahun 2019 iaitu sebanyak 70%. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan bin Ash'ari dengan nombor metrik 060856. Saya ingin menerangkan tentang peningkatan produk beras 2011 hingga 2020. Penggunaan beras dijangka meningkat daripada 2.30 juta tan metrik pada tahun 2010 kepada 2.69 juta tan metrik pada tahun 2020 menjelang akhir tahun ini. Barnas juga meningkatkan jumlah pegangan stok beras negara dari 150,000 kepada 200,000 tan metrik dan simpanan stok beras negara akan ditingkatkan secara berperingkat kepada 250,000 tan metrik menjelang 2023 menerusi laporan sinar harian 2021. Iaitu pertumbuhan sebanyak 1.6% setahun disebabkan oleh pertambahan penduduk. Pengeluaran padi pula dijangka meningkat daripada 235,870 juta tan metrik pada tahun 2019 kepada 2.69 juta tan metrik pada tahun 2020, iaitu pertumbuhan sebanyak 1.6% setahun. Laporan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia 2011 hingga 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Syamil bin Zuki, nombor metrik 060865. Peningkatan produk beras pada tahun 2011 hingga 2020. Pengeluaran ini akan dicapai melalui peningkatan produktiviti daripada 4 tan metrik sehektar pada tahun 2010 kepada 5 tan metrik sehektar pada tahun 2020. Baka padi baru ini dikenali sebagai IS21 ataupun IS21 mampu mengeluarkan hasil padi sehingga 9 tan metrik sehektar dengan hasil tuai yang meningkat antara 40% hingga 67%. Sekaligus ianya meningkatkan sara diri padi negara. Intensif penanaman akan ditingkatkan daripada 142% pada tahun 2010 kepada 157% menjelang tahun 2020 atau purata kekerapan penanaman ini daripada 1.42 kali setahun pada tahun 2010 kepada 1.57 kali setahun menjelang tahun 2020. Sebarang kekurangan pengeluaran tempatan akan ditampung dengan import termasuk mengadakan perjanjian kontrak jangka panjang dengan negara pengeksport melalui perjanjian ekspor minyak sawit atau minyak dan pelaburan timbal balik. Seterusnya, ia berikutan penduduk di Malaysia yang mencecah sebanyak 32.6 juta orang pada tahun 2019 berbanding tahun 2021, di mana jumlah penduduk Malaysia dianggarkan meningkat kepada 32.7 juta orang berbanding 32.6
32.6 juta orang pada tahun 2020 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.2%. Manakala kadar sara diri ataupun SSL terutama bagi makanan asasi bagi tahun 2019 sebanyak 74.30% pada tahun 2020 sebanyak 77% dan pada tahun 2021 ianya meningkat sebanyak 82.39%. Perubahan peratusan SSL ini diambil kira dengan perubahan corak pemakanan ke arah kepada makanan berprotein dan turut terdapat permintaan kepada specialty rice. Penggunaan per kapita bagi kategori beras pada tahun 2019 ialah sebanyak 76.5% dari dan pada tahun 2020 penggunaan per kapita beras ini menurun sebanyak 73.9%, manakala penggunaan per kapita beras pada tahun 2021 meningkat sebanyak 77%. Sebanyak 30% beras diimport dengan kos kira-kira 1 RM1.18 bilion pada tahun 2018 bagi 740,000 tan beras diimport dari negara luar. Kemudian pada tahun 2019, jumlah import beras iaitu 890,101 tan metrik bernilai RM1.5 bilion. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Muhammad Aidil Fatah, nombor kad metrik 060890. Sebenarnya saya ingin membincangkan tentang peningkatan produk beras mengikut statistik perataan hasil berdasarkan negeri pada tahun 2018 hingga 2020. Negeri Kedah meluahkan sebanyak 955,662 juta tan metrik pada tahun 2018. Kemudian menurun kepada 859,018 juta tan metrik pada tahun 2019. Manakala pada tahun 2020 meningkat sebanyak 914,470 juta tan metrik. Negeri Kelantan merupakan negeri kedua pengeluar hasil beras bermula pada tahun 2018 sebanyak 319,774 juta tan metrik. Manakala pada tahun 2019, negeri Kelantan telah menurun sebanyak 265,931 juta tan metrik. Mengikut data pada tahun 2020 telah meningkat sebanyak 305,675 juta tan metrik. Ini bermakna pengeluaran peralatan hasil beras mengikut negeri termasuk di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak sebanyak 2,222 juta tan metrik pada tahun 2018 dan terus menurun. Pada tahun 2019 sebanyak 2,352,170 juta tan metrik, manakala pada tahun 2020 sebanyak 2,343,790 juta tan metrik. Seterusnya kita pergi pada slide yang berikutnya, iaitu kita boleh melihat jadual satu perataan hasil beras mengikut negeri berdasarkan maklumat 2018 hingga 2020. Hari ini saya memfokuskan 2018 hingga 2020 untuk menjawab persoalan di dalam kertas kerja. Sebagai contoh, saya boleh mengambil 3 negeri untuk melihat perataan hasil daripada 2018 hingga 2020. Contoh yang pertama, saya mengambil negeri Johor. Perataan hasil pada tahun 2018 sebanyak 2,854 dan terus meningkat 4,288 dan perataan hasil 2020 4,546. Contoh kedua, saya mengambil negeri Kelantan. Perataan hasil yang dikumpul pada tahun 2018 iaitu sebanyak 4,154 dan menurun pada tahun 2019 iaitu 3,913 dan pada tahun 2020 meningkat pada iaitu 4,211. Contoh ketiga, saya mengambil negeri Pahang. Perataan hasil negeri Pahang kita boleh melihat 2,186 meningkat sebanyak 2,223 dan terus lagi meningkat perataan hasil pada tahun 2020 sebanyak 2,453. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Fauzi bin Abdul Rahman, nombor metrik 060846. InsyaAllah seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis isu beras negara. Pada tahun 2000, sektor pertanian menyumbang sebanyak 30.6 bilion atau 8.6% kepada KDNK. Daripada jumlah tersebut, industri agro makanan telah menyumbang sebanyak 28.3 bilion atau 3.3% kepada KDNK. Sumbangan ini meningkat kepada 51.3 bilion atau 6.8% pada tahun 2020. Dasar agro makanan
negara industri agro makanan telah mencatatkan kadar pertumbuhan nilai ditambah yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 47% tahun dalam tempoh 2018 hingga 2020 berbanding sasaran pertumbuhan 4.4% tahun. Pencapaian ini disumbangkan oleh peningkatan produktiviti dan perkembangan industri ternakan, tanaman dan perikanan. Dalam tempoh tersebut, sumbangan industri agro makanan kepada nilai ditambah sektor pertanian meningkat daripada 38.8% kepada 46.4%. Seterusnya, jadual 2 sumbangan sektor pertanian kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Ini rujukannya. Manakala jumlah keluasan tanah pertanian bagi aktiviti pengeluaran makanan telah menurun sebanyak 1.6% tahun dalam tempoh 2018 hingga 2020. Penurunan ini adalah berikutan penukaran kawasan tanaman makanan kepada kelapa sawit serta pembangunan kawasan kediaman. Justru, kadar pertumbuhan tahunan purata tanaman padi pada tahun 2018-2020 sebanyak 1.2%, manakala kadar pertumbuhan penggunaan penanaman padi 2020 cuba lihat pada yang terkini hanya 1.9% sahaja. Lihat jadual 3 penggunaan tanah industri agro makanan. Ini jadualnya penggunaan tanah industri agro makanan. Mengikut statistik, purata hasil pengeluaran beras mengikut negeri-negeri pada tahun 2018 hingga 2020, Kedah mengeluarkan 621,180 tan metrik pada tahun 2018 dan terus meningkat sehingga tahun 2019 kepada 558,362. Kelantan merupakan negeri kedua yang pengeluaran beras tertinggi, iaitu sebanyak 198,689 pada tahun 2020. Ia bermakna pengeluaran purata beras mengikut negeri termasuk di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak sebanyak 1,512,709 pada tahun 2020. Kita sambung kepada fiqh pertanian mengikut perspektif Islam. Para ulama berbeza pandangan pertanian, perkilangan ataupun perniagaan yang patut diutamakan. Perbezaan pendapat ini berpunca daripada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan keutamaan setiap satu daripada tiga perkara tersebut. Dalam menjelaskan keistimewaan pertanian, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini mengenai pertanian, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Maksudnya, sesiapa daripada kalangan orang Islam menanam sebatang pokok atau menebar benih, kemudian pokok tumbuhan tersebut dimakan oleh burung, manusia ataupun haiwan, semuanya itu akan menjadi sedekah bagi dirinya. Masuk hadis ini, siapa yang menanam pokok ataupun siapa yang menuai pokok, maka contohnya pokok buah, kalau apabila buah itu dimakan oleh manusia ataupun haiwan, maka akan dapat pahala untuk dirinya, pahala yang berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aziz bin Umbi. Hari ini anak akan membentangkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pertanian mengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam menjelaskan keutamaan perkilangan dan penelitian, Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kul min amalihi yadi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amalihi yadi. Maksudnya, tiada sesuatu makanan pun yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik dari hasil perbuatan tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam adalah memakan dari hasil perbuatan tangannya sendiri. Dari hadis ini, kita dapat simpulkan bahawa makanan yang dihasilkan dari hasil kerja sendiri sangatlah baik daripada pemberian orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberikan lebih baik daripada menerima. Okey. Seterusnya, Islam amat menggalakkan umatnya mencari kesenangan hidup dan berniaga merupakan salah satu daripada caranya. Akan tetapi, Islam meletakkan beberapa garis panduan agar setiap perkara yang dilakukan sentiasa diberkati dan diredai oleh Allah SWT.
Hal ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "At-tijaru sadaku al-aminu ma'an nabiyyina was-sadiqin was-syuhada." Peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi, as-siddiqin dan syuhada. Kesimpulannya, justru hadis-hadis di atas tersebut, sebahagian dari fuqaha mengutamakan pertanian daripada salah satu pekerjaan tersebut. Namun para fuqaha dari kalangan mengatakan kami tidak boleh menentukan sekaligus salah satu jenis pekerjaan yang paling utama dari ketiga jenis ini. Namun keutamaan dan keistimewaan dilihat dari sudut hajat dan keperluan umat semasa, iaitu apabila keperluan produk makanan asasi iaitu beras dan padi berkurangan sehingga masyarakat akan menghadapi kesusahan dan kesulitan, maka gagasan dasar pertanian negara iaitu DPN dan dasar agro makan negara DAN adalah menjadi lebih daruri dan sangat penting demi memelihara masyarakat daripada bahaya kelaparan dan kebuluran. Kesabaran dan ketekunan dalam pertanian adalah merupakan pekerjaan yang paling utama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kesimpulannya, jalan terbaik bagi mencapai objektif yang digariskan yaitu memperkasa makanan asasi termasuk beras dan padi adalah menjadi tanggung jawab kerajaan. Satu perkara baru perlu dicanangkan dan diwujudkan dengan mengambil kira masalah dan halangan serta cabaran yang dijangkakan pada masa akan datang. Kerana penduduk negara Malaysia semakin meningkat pada masa kini, SSL semua komoditi agro makanan dianjurkan meningkat kecuali beras. SSL beras tempatan dikekalkan pada 70% dan pembukaan kawasan baru tanaman padi tidak akan digalakkan. Kadar SSL beras 70% ini akan dikaji dari masa ke masa dengan mengambil kira jaminan bekalan beras dalam negara, senario pasaran beras global dan kos relatif pengimportan. Pengeluaran padi di kawasan Jelapan sedia ada akan diusahakan secara lebih intensif dengan penyediaan infrastruktur pengairan dan saliran yang mencukupi, terutama di Jelapang yang berpotensi untuk dimajukan. Penggunaan tanah secara optimum. Persaingan penggunaan tanah bagi tujuan pembangunan dijangka akan memberi tekanan pada keluasan kawasan pengeluaran makanan. Keluasan kawasan pengeluaran makanan dijangka menguncup pada 784.069 hektar pada tahun 2019 kepada 841.000 hektar pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, pengeluaran makanan terutamanya beras akan ditingkatkan daripada 7.6 juta tan metrik kepada 11.2 juta tan metrik bagi menampung permintaan yang dijangka meningkat pada 14 juta tan metrik pada tahun 2020, yaitu dasar agro makanan negara 2011 hingga 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufiqul Hakim bin Muhammad Zaini, nombor metrik 060852. Seterusnya saya sambung bahagian kesimpulan. Yang seterusnya adalah sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sentiasa mengalami pembaharuan dari satu masa ke semasa. Berdasarkan maqasid syariah, antaranya adalah menjaga nyawa, agama dan keturunan merupakan perkara darurat yang perlu diutamakan. Antara kaedah fiqhiyah yang bertepatan dengan perkara ini adalah yang pertama adalah ad-darura la yuzalu bid-daruri mithlih, yang bermaksud kemudaratan itu tidak boleh dihalang dengan melakukan kemudaratan yang lain. Yang seterusnya, darurat tubihu al-mahzurat, maksudnya kemudaratan mengharuskan larangan. Jadi kedua-dua kaedah ini sangat berkait rapat dengan isu yang telah dibincangkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam meneruskan kehidupan. Wujudnya kaedah-kaedah fiqhiyah ini, manusia dapat meneruskan kehidupan seiring dengan perubahan zaman
dengan berlandaskan syariat Islam. Itu saja dari saya. Terima kasih.